Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 KLC 2 akan membentangkan tajuk kajian kami, iaitu krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Kajian ini dilakukan bagi memenuhi tugasan berkumpulan kami untuk subjek penghayatan etika dan peradaban, iaitu kod UTC 1012 bagi semester 1 ini. Sehubungan dengan itu, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami, iaitu Dr. Khadijah binti Muda, kerana telah banyak memberi pertolongan, dorongan, sokongan dan tunjuk ajar kepada kami untuk menyiapkan tugasan berkumpulan ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan dan ibu bapa yang banyak memberi pertolongan. Sesungguhnya, pertolongan anda semua itu amatlah kami hargai. Sebelum memulakan perbincangan ini, perkenalkan diri, saya Muhammad Syafitri bin Syahari bernombor metrik 1201549. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamizan Adli bin Hasan Adli, bernombor metrik 1201545. Nama saya Siti Sarah binti Muhammad Nayan dan nombor metrik saya ialah 1201546. Baik, nama saya Nurhawan Rizki binti Roslan, kad metrik bernombor 1201547. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Nabila binti Halim, nombor metrik 1201548. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Husna binti Muhammad Omar, nombor metrik 1201550. Saya Nur Atika binti Cik Abdullah, nombor metrik saya 1201551. Pengenalan. Kajian ini adalah perbincangan berkaitan antara krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Kajian ini juga bertujuan untuk menganalisis cara menangani punca permasalahan ini. Hadiza Ishuko mentakrifkan bahawa krisis atau konflik rumah tangga ini sebagai keadaan yang tidak tenteram atau tidak stabil yang berlaku dalam sesebuah rumah tangga disebabkan faktor-faktor tertentu yang akhirnya boleh membawa kepada masalah penderaan, keganasan dan akhirnya berlaku perceraian. Permasalahan ini secara tidak langsung memberi kesan terhadap tingkah laku moral masyarakat di dalam negara ini. Baiklah, kita teruskan dengan objektif kajian. Matlamat kajian ini adalah untuk membincangkan krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi serta langkah-langkah untuk mengatasinya. Terdapat 3 objektif utama dalam kajian ini. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti faktor-faktor krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi, iaitu kami akan menghuraikan apakah faktor-faktor yang menyebabkan krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi ini. Dan yang kedua, menganalisis implikasi krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Dan objektif yang ketiga ialah menyenaraikan langkah-langkah untuk mengatasi sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Di sini kami telah mengemukakan beberapa cadangan dan solusi yang boleh dilakukan individu untuk mengatasi krisis ini. Baik, bagi lokasi kajian pula, kajian ini telah dilakukan di kawasan sekitar daerah Gombak. Hal ini kerana agak sukar untuk kami menganalisis krisis sistem kekeluargaan ini di seluruh Malaysia. Jadi kami menumpukan di kawasan daerah yang kecil agar kami dapat menganalisis data dengan lebih baik. Bagi skop kajian pula, kajian ini telah melibatkan rakyat Malaysia yang berumur 18 hingga 50 tahun. Hal ini kerana kebanyakan mereka sering terdedah dengan masalah krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral yang muncul serta mempengaruhi pemikiran dan diri mereka untuk melakukan sesuatu yang mampu mencetuskan kemudaratan jika tidak dikawal dengan baik. Maka amat penting untuk ia dikaji dan dibantras dengan tuntas sebelum menatijahkan kerosakan yang lebih besar. Seterusnya, kajian literatur. Yang pertama adalah kaitan antara faktor-faktor kekeluargaan dengan tingkah laku di lingkungan pelajar yang didisahkan oleh Puan Azlina Muhammad Qasnin dan Suzila Mustafa dari Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Berdasarkan kajian, latar belakang serta gaya keibubapaan memberi kesan dalam membentuk syakhsiah anak. Dalam aspek ekonomi, pendapatan juga menjadi punca
berlakunya tingkah laku di lingkungan pelajar. Antara punca lain ialah keruntuhan keluarga, iaitu seperti perceraian ataupun kematian ibu bapa, dan juga memberi kesan terhadap keruntuhan akhlak remaja. Kajian literatur yang kedua ialah faktor keharmonian dan keruntuhan rumah tangga yang disediakan oleh Fadilah Ismail dari Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Berdasarkan kajian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan institusi kekeluargaan seperti pengurusan konflik kekeluargaan, kurang kesetiaan kepada pasangan serta pengurusan kewangan yang tidak sistematik, manakala faktor keharmonian seperti pemilihan pasangan yang tepat serta saling bertolak ansur antara satu sama lain dalam menguruskan hal rumah tangga. Berdasarkan kajian juga, tiada faktor utama yang mempengaruhi keharmonian serta keruntuhan rumah tangga. Jadi, setiap pasangan perlu menangani konflik ini dalam segenap aspek. Baiklah, kajian literatur yang terakhir ialah persekitaran keluarga dan kesannya terhadap tingkah laku devian remaja yang disediakan oleh Aziz Yahya, Muhammad Najib Abdul Ghaffar, Badrul Zaman Baharum dari Jabatan Asas Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Berdasarkan kajian, kes tingkah laku moral dalam kalangan pelajar makin meningkat saban tahun. Hasil kajian mendapati bahawa tingkah laku keluarga memberi impak terhadap tingkah laku devian remaja secara verbal, fizikal dan juga antisosial. Corak gaya asuhan terhadap kasih sayang keluarga tidak menjadi punca utama gejala salah laku moral berdasarkan kajian ini. Baik, bagi metodologi kajian pula, kami menggunakan 3 kaedah. Kaedah yang pertama adalah data primer. Data primer ini adalah kaedah soal sidik dengan mengedarkan borang kepada responden secara maya. Rasional menggunakan soal sidik adalah untuk mendapatkan jawapan yang berbeza-beza, mudah dibandingkan. Jawapan mudah dijadikan bahan dalam penambahan maklumat dan mudah dianalisis. Dan yang kedua adalah kaedah kepustakaan. Kajian kepustakaan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerhati untuk mengumpul segala informasi ataupun maklumat yang bersesuaian dan relevan dengan masalah atau topik yang sedang diteliti. Baik, yang terakhir adalah data penganalisan kuantitatif. Data dianalisis menggunakan kaedah deskriptif dalam bentuk data yang diperolehi dipastikan, disunting dan ditukarkan kepada isi yang penting yang akan dihuraikan. Seterusnya, data tersebut yang telah dianalisis dipersembahkan dalam bentuk penerangan. Carta ini memaparkan keputusan maklum balas responden yang majoritinya bersifat sederhana, iaitu di antara skala 222 hingga 295. Satu skor min menunjukkan nilai rendah iaitu 221.4. Ini membuktikan kebanyakan responden bersetuju. Bagi analisis kajian pula, carta ini memaparkan keputusan maklum balas responden terhadap krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Majoritinya bersifat sederhana iaitu di antara skala 3.34 hingga 3.05. Hanya satu skor min sahaja yang menunjukkan nilai rendah iaitu 2.42 di mana mereka tidak bersetuju bahawa membentuk individu yang tidak berakhlak mulia merupakan implikasi krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Berdasarkan graf tersebut membuktikan kebanyakan responden bersetuju dengan implikasi krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Seterusnya, analisis kajian langkah-langkah bagi mengatasi krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Carta ini menunjukkan keputusan maklum balas responden yang majoritinya bersifat tinggi, iaitu di antara skala 4.08 hingga 4.89. Bagi langkah mendidik anak-anak dengan pendidikan moral dan agama yang secukupnya dari kecil lagi mendapat nilai purata yang tinggi iaitu sebanyak 4.89. Manakala satu skor min menunjukkan nilai yang rendah iaitu 2.48 bagi langkah mengukuhkan ekonomi dan mengurangkan kadar kemiskinan. Di sini terbukti bahawa kebanyakan responden bersetuju dengan langkah-langkah yang dikemukakan bagi mengatasi krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Okey, seterusnya kesimpulan. Kesimpulannya, faktor terbesar krisis sistem kekeluargaan berdasarkan kajian ialah kekurangan pengetahuan dan
pendidikan agama selain sikap cemburu yang negatif. Selain itu, implikasi terbesar terhadap ahli keluarga oleh faktor-faktor tersebut ialah peningkatan kes penceraian. Kajian mendapati bahawa mendidik anak-anak dengan pendidikan moral dan agama sejak kecil merupakan langkah yang paling berkesan dicadangkan untuk mengatasi masalah kekeluargaan tersebut. Cadangan. Setiap anggota keluarga perlulah saling mengasihi, hormat menghormati, pandai mengawal emosi dan bertolak ansur dalam menyelesaikan masalah. Sebagai penutup, kejadian krisis dalam kekeluargaan boleh memberi kesan positif apabila dikendalikan atau diselesaikan dengan baik kerana ia boleh mengeratkan lagi hubungan antara ahli keluarga.